Bayangkan ini, kapal-kapal kargo besar menukar laluan mereka, menjauhi Selat Malaka, salah satu laluan perdagangan tersibuk dunia. Apa maksudnya untuk Malaysia? Adakah kita akan rugi besar, atau tiba-tiba menjadi pemain utama yang semua orang mahu berurusan? Dalam video ini, Anda akan faham kenapa perubahan ini boleh mengubah ekonomi Malaysia secara drastik dan bagaimana peluang serta risiko tersembunyi menanti kita. Sebelum itu, satu perkara. Jika Anda sedang menonton sekarang, bantu saya buktikan sesuatu. Kawan saya dari luar negara kata, ekonomi Malaysia tak akan mampu bersaing bila laluan dagang bergeser. Tapi saya percaya kita mampu. Kalau Anda setuju Malaysia boleh jadi lebih kuat, tekan like sekarang. Assalamualaikum, dan mari kita selami isu ini. Selama bertahun-tahun, Selat Malaka menjadi nadi perdagangan global. Hampir 50.000 kapal melalui selat ini setiap tahun, membawa barangan bernilai berbilion dolar. Tapi kini, ancaman nyata muncul. Laluan baru melalui Laut Cina Selatan, terusan Kra di Thailand, dan pelabuhan-pelabuhan alternatif di Vietnam mulai menarik perhatian. Kos penghantaran global juga berubah. Contohnya, penghantaran kontena dari Singapura ke Rotterdam kini boleh mencecah 10.000 dolar Amerika Syarikat untuk satu kontena standar 20 kaki. Ini bukan angka kecil. Ia bermakna Malaysia yang bergantung pada Selat Malaka perlu bersiap atau berisiko ketinggalan. Sebenarnya, perubahan ini bukan sekadar isu teori. Pada 2025, data pelabuhan menunjukkan bahwa kontena yang melalui Pelabuhan Klang meningkat 6% berbanding tahun sebelumnya. Tetapi kapal-kapal mega yang lebih besar mula mencari laluan lebih cepat untuk mengurangkan kos bahan api dan masa perjalanan. Nanti saya akan tunjuk satu strategi Malaysia boleh guna untuk jadi raja baru di Asia Tenggara. Jadi jangan tukar video lagi. Mari kita lihat apa yang sedang berlaku. Laluan dagang global sedang berubah kerana beberapa faktor utama. Ketegangan geopolitik, harga minyak, dan pembangunan infrastruktur di negara jiran. Contohnya, terusan Kra di Thailand dijangka mengurangkan masa perjalanan dari China ke Eropah sebanyak 5 hingga 7 hari. Bayangkan, masa adalah wang dalam perdagangan antarabangsa. Kalau kapal besar memilih laluan baru ini, Selat Malaka mungkin kehilangan sebahagian besar trafik. Tetapi ada sisi lain yang jarang orang bincangkan. Malaysia bukan sahaja negara yang laluannya boleh terjejas, tapi juga boleh untung besar jika kita bijak. Pelabuhan Johor Bahru, Pelabuhan Klang, dan Penang sedang dipertingkatkan dengan teknologi terminal automatik dan gudang logistik pintar. Jika kita menyesuaikan diri, kita boleh tarik syarikat kapal besar untuk singgah di Malaysia sebelum mereka masuk ke laluan baru. Saya teringat satu peristiwa kecil tapi membuka mata saya. Seorang penjaga kontena dari Klang memberitahu, bulan lalu, satu kapal besar batal singgah kerana tarif baru di Singapura, tapi dia bersedia singgah di Pelabuhan Klang. Kita dapat keuntungan yang tidak disangka. Ini bukti bahwa perubahan global boleh jadi peluang tempatan jika kita bijak. Sekarang mari kita pecahkan isu ini kepada 3 aspek penting: ancaman, peluang, dan strategi Malaysia. Pertama, ancaman. Jika laluan dagang global terus bergeser, Malaysia mungkin kehilangan ratusan juta ringgit setiap tahun. Statistik menunjukkan, kira-kira 30% daripada GDP logistik Malaysia datang dari Selat Malaka. Jika kapal besar mengurangkan singgahan, industri pelabuhan, pengangkutan, dan perniagaan sokongan boleh terkesan. Kos penghantaran tempatan boleh naik kerana permintaan kontena yang tinggi di pelabuhan lain. Tambahan pula, ketegangan di Laut Cina Selatan bukan sekadar isu politik. Setiap tahun, pelbagai insiden berlaku seperti kapal dagang yang dihalang atau terpaksa menukar laluan untuk keselamatan. Ini meningkatkan risiko kos tambahan sehingga 500 hingga 800 dolar Amerika Syarikat setiap kontena untuk insurans dan keselamatan. Bayangkan syarikat tempatan yang bergantung pada import barangan dari China, tiba-tiba perlu bayar kos tambahan ribuan ringgit setiap bulan. Kedua, peluang. Malaysia sebenarnya ada kelebihan strategik yang sukar ditandingi. Lokasi tengah antara Asia Timur dan Asia Selatan.
infrastruktur pelabuhan yang sedang berkembang, dan tenaga kerja yang mahir. Jika kita bina terminal logistik lebih efisien dan tarik pelabur asing, Malaysia boleh jadi pusat transit utama. Contohnya, Pelabuhan Penang sedang diperkembangkan untuk menampung kapal berkapasiti besar. Kalau berjaya, kita boleh tarik syarikat seperti Maersk, COSCO, dan Evergreen untuk menjadikan Malaysia hub utama, bukan hanya singgahan sementara. Mari kita lakukan sedikit bayangan realiti. Jika Malaysia berjaya menguasai 10% aliran laluan baru ini, pendapatan tambahan boleh mencecah 5 bilion ringgit setahun. Bayangkan kerajaan boleh gunakan jumlah itu untuk membiayai projek infrastruktur, kesihatan, atau pendidikan. Ini bukan angka rekaan. Ia berdasarkan kajian logistik global. Satu fakta menarik. Pelabuhan Klang kini mengendalikan lebih 13 juta TEU, 20 Foot Equivalent Unit, setahun. Dengan pengembangan terminal baru dan sistem otomasi, ia boleh naik kepada 18 juta TEU dalam 5 tahun. Itu bermakna peluang Malaysia untuk menjadi hub logistik utama bukan sekadar teori. Ia sangat nyata. Sekarang strategi. Bagaimana Malaysia boleh jadi raja baru? Pertama, kita perlu tingkatkan efisiensi pelabuhan. Terminal otomatik, sistem pengurusan kontena pintar, dan prosedur kastam yang lebih cepat adalah kunci. Kedua, kita perlu perkuat hubungan dengan negara jiran dan syarikat kapal global. Perjanjian perdagangan bebas dengan China, Jepun, Korea, dan ASEAN boleh menarik lebih banyak kapal singgah di Malaysia. Ketiga, kita perlu fokus pada inovasi. Gudang pintar, penggunaan AI untuk logistik, dan platform pengangkutan digital boleh menjadikan Malaysia pilihan utama. Saya ingin kongsi satu cerita pendek. Seorang pegawai pelabuhan memberitahu, kapal-kapal besar sekarang menilai setiap pelabuhan dari segi masa tunggu, kos, dan kemudahan teknologi. Pelabuhan yang lambat dan mahal akan diabaikan. Jadi, walaupun Malaysia ada lokasi strategik, kalau kita lambat bertindak, peluang ini hilang begitu saja. Sekarang, mari kita lihat perbandingan sebelum dan selepas. Sebelum, kapal besar melalui Selat Malaka, tetapi lambat, terhad kepada beberapa pelabuhan, dan banyak kos tambahan kerana masa menunggu panjang. Industri logistik kita stabil, tapi bergantung kepada laluan lama. Selepas, laluan baru menjadi pilihan utama. Kapal mega mula singgah di Thailand atau Vietnam. Malaysia hilang trafik jika tidak cepat menyesuaikan diri. Tapi jika kita naik taraf pelabuhan, tambahkan gudang pintar, dan tarik syarikat antarabangsa, kita bukan sahaja mendapat semula trafik lama, malah menarik lebih banyak kapal dan pelaburan. Perbezaan ini boleh mencecah 5 hingga 10 bilion ringgit setiap tahun. Bayangkan pula kesan kepada rakyat biasa. Pemandu lori tempatan mendapat lebih banyak kerja jika pelabuhan sibuk, peniaga kecil yang bergantung kepada import _ekspor mendapat bekalan lebih murah dan cepat, dan kerajaan ada lebih banyak dana untuk projek rakyat. Tapi jika gagal, harga barang boleh naik kerana kos penghantaran meningkat, pekerja pelabuhan mungkin kehilangan kerja, dan pelabur asing lari ke negara jiran. Mari kita lihat satu lagi peluang yang jarang dibincangkan. Industri teknologi logistik. AI dan data besar membolehkan pelabuhan mengurus aliran kontena dengan lebih pantas. Malaysia boleh menjadi pusat rujukan teknologi logistik Asia Tenggara. Bayangkan, startup tempatan membina sistem pengurusan kontena yang digunakan di seluruh rantau ini. Pelaburan bukan sahaja datang dari kapal, tapi juga dari syarikat teknologi global. Satu fakta tambahan. Terusan kera yang dirancang boleh mengurangkan masa perjalanan kapal dari China ke Eropah sebanyak 10 hingga 15%. Jika Malaysia berjaya menawarkan perkhidmatan singgahan yang lebih baik daripada laluan alternatif, kita boleh meminta terusan kera untuk beberapa jenis kapal. Peluang ini realistik, tapi memerlukan strategi berani dan pelaburan bijak. Sekarang mari kita bayangkan senario terbaik dan terburuk. Dalam senario terbaik, Malaysia menyesuaikan diri, pelabuhan canggih siap, pelabur asing masuk, dan kita jadi hub dagang Asia Tenggara. Dalam senario terburuk, laluan baru menarik kapal besar, pelabuhan lambat naik taraf, dan Malaysia kehilangan pendapatan jutaan ringgit setiap tahun.
Perbezaan antara kedua senario ini jelas. Tindakan sekarang menentukan masa depan. Dan ini yang paling penting. Peluang terbesar bukan datang dari menunggu. Ia datang dari bertindak. Kerajaan, syarikat, dan rakyat Malaysia perlu bekerja sama, mempercepat pembangunan infrastruktur, tarik pelabur, dan manfaatkan kelebihan lokasi strategik. Kita juga perlu bersedia untuk teknologi baru dan inovasi digital. Sekiranya semua ini dilakukan, Malaysia boleh muncul sebagai pusat logistik terunggul di Asia Tenggara, menarik kapal-kapal besar dan pelaburan global. Kesimpulannya, perubahan laluan dagang adalah ancaman nyata, tetapi juga peluang besar. Ancaman muncul dari kemungkinan kapal besar mengabaikan Selat Malaka, mengurangkan pendapatan pelabuhan, dan menggugat ekonomi tempatan. Peluang muncul dari kemampuan Malaysia menyesuaikan diri, meningkatkan efisiensi pelabuhan, menarik pelabur asing, dan memanfaatkan teknologi untuk menjadi hub dagang utama. Strategi yang bijak hari ini menentukan sama ada kita akan menjadi korban atau raja baru. Jadi, apa takeaway pentingnya? Pertama, Malaysia berada di titik kritikal dalam perdagangan global. Kedua, tindakan segera dan inovasi boleh menjadikan kita pemimpin, bukan pengikut. Ketiga, setiap pelaburan dan keputusan pelabuhan memberi impak langsung kepada ekonomi negara. Kalau Anda rasa video ini membuka mata Anda, tekan like, komen pendapat Anda, Dan jangan lupa subscribe supaya Anda tidak terlepas analisis penting seterusnya. Ingat, dunia perdagangan tidak menunggu sesiapa. Malaysia mempunyai peluang untuk mengubah ancaman menjadi kemenangan besar, tapi masa untuk bertindak adalah sekarang. Jangan biarkan peluang ini berlalu begitu sahaja.